Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini cikgu akan ajar kata adjektif. Okay, apa itu kata adjektif? Kata adjektif digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Dan kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Jadi macam mana situasi sini cikgu nak tanya. Macam mana kita nak tahu sama ada itu ialah kata adjektif? Sebenarnya senang saja kita nak kena pasti sama ada perkataan itu kata adjektif atau tidak. Kita uji dengan gunakan kata penguat. Contoh kata penguat. Cikgu berikan sangat. Jadi sangat. Mungkin saya rasa adjektif yang ada. Mungkin kalau perhatikan gambar di bawah kata adjektif ni ya. Jadi ada dua orang pelajar lah, sedang rajin membaca. Jadi rajin sini mungkin adjektif. Jadi kalau cikgu gunakan kata penguat sangat, sangat rajin. Jadi sangat rajin membaca. Jadi itu ialah kata adjektif. Jadi kita terus lihat nota yang seterusnya. Ada 9 jenis kata adjektif. Kita ada kata adjektif keadaan, kata adjektif warna, 3 kata adjektif ukuran, 4 kata adjektif bentuk, 5 kata adjektif waktu, 6 kata adjektif jarak, 7 kata adjektif cara, 8 kata adjektif perasaan, dan 9 kata adjektif panca indera. Jadi semuanya ada 9 kata adjektif. Jadi kita akan lihat nota yang berikutnya. Jadi sini kalau anda perhatikan yang pertama, kata adjektif sifatan ataupun keadaan. Terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian sifatan ataupun keadaan sebagai unsur keterangan nama. Jadi dia memberikan sifat ataupun keadaan bagi kata nama. Jadi sini contoh yang ada. Baik, jahat, cerdik, pandai, lemah, berani, takut, sihat ataupun gopoh. Jadi itu ialah tentang keadaan ataupun sifat. Contoh ayat yang ada sini. Kita ada 4 ayat. Budak baik selalu dipuji. Adjektif sini ialah baik. Ayat 2, orang itu berniat jahat terhadap projek kita. Jadi jahat, adjektif. Dan yang ketiga, anak guru itu amat cerdik. Cerdik ialah kata adjektif, sifat ataupun keadaan. Ini sifat. Dan yang keempat, pegawai tentera itu sungguh berani. Berani ialah kata adjektif, sifatan atau keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata adjektif warna. Yang ini saya rasa cikgu tidak terang panjang lebar lah. Yang ini semua warna ialah kata adjektif. Jadi semua warna, tak kira merah, hijau, ungu, biru, coklat, kuning. Jadi semua itu ialah kata adjektif warna. Jadi yang ini saya rasa ayat, cikgu berikan satu ayat. Baju merah itu kepunyaan adik saya. Jadi merah ialah kata adjektif warna. Dan juga yang lain lah. Kita teruskan yang ketiga. Kata adjektif ukuran. Yang ini pula memberikan pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Jadi ukuran macam mana? Panjang, tebal, rendah, besar, pendek, nipis. Itu semua ialah ukuran. Jadi kita lihat contoh. Jabatan panjang itu baru siap dibina. Jadi panjang itu ialah ukuran. Kata adjektif ukuran. 2. Amin tinggal di rumah besar. Ukuran bagi rumah besar. Dan yang ketiga, emak membalut luka adik dengan kain nipis. Nipis ialah ukuran. Jadi itu bagi kata adjektif ukuran. Kita teruskan yang ketiga. Yang seterusnya, kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk pula memberikan pengertian bentuk yang berunsur keterangan. Jadi bentuk macam mana? Bulat, lurus, bengkok, lepel. Jadi itu semua ialah bentuk. Jadi contoh, pinggan bujur itu telah retak. Jadi bujur itu memberikan bentuk sifat pada kata nama iaitu pinggan. Ayat yang kedua, garis lurus menemukan 2 titik. Jadi lurus ialah kata adjektif bentuk. 3, kotak hadiah itu berbentuk bulat. Jadi bulat ialah kata adjektif bentuk. Dan yang terakhir, jalan bengkok ke kotak itu telah ditutup. Jadi bengkok ialah kata adjektif bentuk dalam ayat yang keempat. Bagi kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ini
memberikan pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan, iaitu dari segi waktu ataupun masa. Jadi contoh, lama, lewat, lampau ataupun suntuk. Contoh ayat yang kita dapat perhatikan sini. Ayat pertama, usahlah dikenangkan lagi peristiwa silam. Jadi peristiwa yang mungkin yang lepas, yang silam. Jadi itu ialah kata adjektif waktu. Yang kedua, ketibaannya terlalu awal. Awal ialah kata adjektif waktu. 3, perjalanan bas ekspres sangat cepat. Cepat ialah kata adjektif waktu bagi ayat 3. Dan ayat yang keempat, ayah bekerja sehari suntuk. Suntuk ini ialah dari segi waktu. Jadi sepanjang harilah sehari suntuk. Kita lihat kata adjektif jarak pula. Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang memberi pengertian ruang antara dua benda ataupun keadaan sebagai penerang kata nama. Jadi sini kita ada 4 contoh kata adjektif jarak. Pertama, jauh. 2, dekat. 3, hampir. 4, nyaris. Contoh ayat yang ada. Ini dari segi jarak. Jadi jarak macam mana? Yang pertama, rumahnya jauh di kawasan. Sepatutnya ejaan sini salah. Sepatutnya kawasan pedalaman. PE saja, bukan pendalaman. Jadi jarak dia rumahnya memang jauh lah. Yang kedua, kedai itu paling dekat dengan sekolah. Jarak dekat. Kata adjektif jarak. Yang ketiga, mereka nyaris menemui ajal dalam kemalangan itu. Jadi nyaris maut lah, ataupun mereka nyaris kehilangan nyawa. Yang keempat, mereka duduk dekat dengan tingkat. Jadi dekat ialah kata adjektif jarak. Seterusnya kata adjektif cara. Yang ini pula ialah memberikan kata adjektif jarak ini memberikan pengertian keadaan kelakuan ataupun ragan sebagai penerang kata nama. Jadi cara macam mana? Cepat, kopoh, lincah, laju, deras, selalu. Contoh ayat bagi kata adjektif cara. Jadi air sungai itu mengalir deras. Deras ialah kata adjektif cara. 2, pemain bola baling itu sungguh lincah. Lincah ni maksudnya pergerakan dia memang cepat. Ada pemain bola sepak yang lincah. Contohnya mungkin Cristiano Ronaldo. Banyak lagi. Mungkin ada ramai yang peminat bola. Yang ketiga, gerak-gerinya amat perlahan. Jadi ini cara perlahan. Ada yang mungkin perempuan biasanya lah. Ada lelaki juga yang mungkin gerak-geri itu perlahan. Yang keempat, dia selalu gopoh dalam peperiksaan. Gopoh ni maksudnya gopoh kapal lah. Orang yang mungkin tergesa-gesa buat sesuatu dalam peperiksaan. Biasanya sikap gopoh ni tak baik lah. Jadi kita jangan amalkan lah. Itu bagi kata adjektif cara. Kita teruskan. Kata adjektif perasaan. Jadi kata adjektif perasaan ni memberikan pengertian konsep perasaan. Jadi sebagai penerang kata nama dan diikuti oleh kata sendi nama. Jadi kata sendi nama sini biasanya akan. Jadi kita cuba perhatikan sini. Contoh kata adjektif perasaan. Kita ada rindu, ragu, berani, suka, benci, kasih. Contoh ayat pula. Kita rujuk sini. Kita ada 3 ayat. Ayat pertama. Aziz rindu akan ibunya di kampung. Jadi rindu perasaan. Sangat rindu akan. Boleh juga kita gunakan kata penguat sangat di sini. Azman seorang budak yang sangat berani. Berani ialah kata adjektif perasaan. Seterusnya yang ketiga. Nora berasa ragu untuk bertanya. Di sini sepatutnya berasa. Kalau merasa maksudnya kita cuba sesuatu makanan. Itu ialah merasa. Sepatutnya Nora berasa ragu untuk bertanya. Itu bagi kata adjektif perasaan. Kita teruskan lagi kata adjektif. Yang terakhir. Kata adjektif panca indera. Jadi sini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa, iaitu 5 organ dera kita lah, iaitu rasa, pandang, dengar, bau, sentuh dan ataupun gabungan. Jadi ini ialah 5 organ dera kita, iaitu kita dapat gunakan lidah untuk rasa, untuk mata untuk memandang, melihat, telinga untuk dengar, bau, mungkin hidung kita untuk mencium, menghidu bau, dan mungkin kulit kita untuk sentuh, ataupun gabungan. Jadi sini contoh yang ada. Sedap, kelat, masam, lazat, manis, lemak.
Okay, jadi contoh bagi kata adjektif panca indera, okay, kita ada 4 dalam sini. Kita lihat. Okay, buah limau itu sangat manis. Manis adalah kata adjektif panca indera. 2, suara Hamidah sungguh merdu. Ini lagi bunyi dengar. Kita boleh dengar bunyi. Okay, yang ketiga, pisang muda kelak rasanya. Okay, jadi pisang muda tu biasanya kita akan makan pisang yang masak lah. Kalau kelak ni maksudnya dia tak cukup masak. Okay, yang keempat, bau minyak wangi itu sungguh harum. Jadi ini semua gunakan bau. Jadi ini semua ialah kata adjektif panca indera. Okay, itu yang ini untuk jenis kata adjektif. Okay, jadi sekarang tadi cikgu ada sebut dah, macam mana kita nak tahu sama ada itu ialah kata adjektif. Okay, kita gunakan kata penguat. Okay, jadi di sini juga cikgu akan ajar sikit tentang kesalahan penggunaan kata penguat bagi frasa adjektif lah. Okay, jadi mungkin ini kesalahan umum. Okay, kita lihat bersama. Rumah itu paling cantik sekali. Paling cantik sekali, ayat ni salah. Okay, sepatutnya ada 2 ayat yang tepat bagi ayat ini, iaitu rumah itu cantik sekali ataupun rumah itu paling cantik. Okay, jadi ini ada nota sini. Jadi pelajar perlu ingat. Okay, paling dan sekali tidak boleh digunakan bersama-sama. Kita tak gunakan paling dengan sekali bersama-sama. Dan sini cikgu tambahkan satu, iaitu hanya ada 2 situasi saja, iaitu paling dengan imbuhan ter kita tak boleh gunakan bersama-sama. Jadi ingat. Contohnya sama juga ayat yang sama, cikgu gunakan ter. Rumah itu tercantik sekali. Tak boleh. Kita boleh guna rumah itu tercantik ataupun rumah itu cantik sekali. Jadi itu bagi contoh ayat ini. Okay, sama juga. Okay, kalau anda perhatikan yang bawah. Yang bawah ini kata penguat yang lain kita boleh gunakan bersama dengan sekali. Sungguh, besar sekali, amat besar sekali, sangat besar sekali. Itu semua boleh. Hanya 2 situasi yang cikgu sebut tadi, iaitu imbuhan ter dengan paling. Tak boleh bersama dengan sekali. Okay, ini bagi ni untuk kesalahan umum kata adjektif ataupun frasa adjektif. Okay, ini ada lagi sedikit nota. Okay, jadi yang ini mungkin cikgu rasa cikgu tambah. Okay, benda yang hampir sama tapi ayat yang berlainan. Dan di sini ada penjelasan. Contoh ayat. Okay, contoh ayat. Datuk Lee Chong Wei dikenali di seluruh dunia sebagai pemain badminton yang paling terhandal sekali. Jadi sini kalau anda perhatikan, dia gunakan dia gunakan kata penguat paling, imbuhan ter dan sekali. Maksud penggunaan itu dah banyak. Jadi kita tak guna banyak. Ayat yang betul kita terus lihat salah. Yang salah sepatutnya paling terhandal sekali. Itu yang salah. Yang tepat, kita lihat ayat yang betul kita lihat yang betul saja. Jadi yang frasa yang betul ialah sepatutnya paling handal. Itu yang pertama. Yang kedua, handal sekali. Dan yang ketiga, terhandal. Jadi ini 3 ayat yang betul frasa adjektif yang betul bagi ayat ini. Penjelasan. Cikgu terangkan secara ringkas. Kata penguat sekali dan paling sudah menunjukkan darjah penghabisan. Maksudnya memang dah kita tak boleh tambah lagi. Jadi sekali dengan paling dah cukup. Oleh itu, suatu kata adjektif itu hanya boleh menggunakan ter atau sekali atau paling yang disebutkan cikgu tadi. Kita tak boleh gunakan ter dan imbuhan ter dengan paling bersama. Dengan sekali. Tak boleh. Kedua-dua ini atau ketiga-tiga ni tidak boleh digunakan serentak. Kalau guna dua-dua ni bersama memang salah. Jadi perlu ingat. Lepas tu yang ini pula. Jadi di samping itu ini pula. Saya rasa kita terus rujuklah. Kita terus rujuk contoh yang kedua, ayat yang kedua. Negara Indonesia mendapat kutipan pingat emas yang sangat terbanyak sekali di Sukan Asian baru-baru ini. Ayat ini yang salah ialah sangat terbanyak sekali. Frasa itu salah. Jadi yang betul sepatutnya kita cuba perhatikan. Yang betul ialah sangat banyak sekali bagi yang ayat betul. Yang pertama, frasa adjektif ni sangat banyak sekali boleh. Yang kedua, banyak sekali. Pun boleh. Dan yang ketiga ialah yang terbanyak. Terbanyak pun boleh. Jadi ini yang tepat. Biasanya kita tak guna banyak kata penguat lah. Jadi sini mungkin cikgu rasa cikgu tambah sikit nota sini. Kalau anda perhatikan penjelasan.
Okey, satu lagi bentuk darjah penghabisan, kita gunakan amat, sangat, sungguh. Okey, kita tambah dengan kata adjektif dan sekali. Okey, ini memang kita boleh gunakan. Okey, tadi sebab cikgu dah terangkan ini tadi. Okey. Dua situasi saja kita tak boleh gunakan imbuhan ter dengan paling. Jadi sama juga penjelasan ini. Okey, dan sini mungkin cikgu nak tambah sikit yang penjelasan yang bawah sekali. Ini ada pengecualian. Okey, kita ada pengecualian. Jadi sini, namun begitu perlu juga ditegaskan bahawa frasa paling terkenal ataupun terkenal sekali adalah gramatis. Ini betul kerana imbuhan ter dalam konteks ini tidak mendukung makna paling. Maksudnya banyak, tidak. Okay. Perkataan terkenal memang satu perkataan saja, iaitu sangat kenal, sangat terkenal. Okay, sangat terkenal memang satu perkataan. Jadi kita tak kata terkenal tu maksudnya dah gunakan darjah penghabisan, tidak. Okay, jadi sini kita tak gunakan paling kenal sekali, tak boleh. Sebab kenal tu ialah kata kerja. Okay, jadi itu secara ringkas bagi kesalahan umum kata adjektif ataupun frasa adjektif. Okay, cikgu akan berikan tugasan quizzes tentang kata adjektif. Okay, jadi bagi pelajar yang tidak dapat akses Google Classroom, anda jawab secara manual. Jawab dalam tulis soalan dan jawab dalam buku latihan tata bahasa anda. Okay, jadi itu sahaja bagi topik PTPR kita pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih.